أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا. Demi makhluk-makhluk yang mencabut apa yang ditugaskan mencabutnya dengan cara yang sekasar-kasarnya, dan yang menarik apa yang ditugaskan menariknya dengan cara yang selembut-lembutnya. والسابحات سبحا فالسابقات سبقا. Dan demi makhluk-makhluk yang cergas bergerak menerima perintah dengan gerak yang secergas-cergasnya, lalu masing-masing berlomba-lomba dahulu mendahului menjalankan tugasnya dengan cara yang sesungguh-sungguhnya. فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة. Serta menyempurnakan tadbir urus alam yang diperintahkan kepadanya. Sumpah demi sumpah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat. Pada masa berlakunya tiupan sangkakala yang pertama yang menggoncangkan alam, sehingga mati segala yang bernyawa dan punah ranah sekalian makhluk selain dari yang dikecualikan. تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة. Tiupan yang pertama itu diikuti oleh tiupan yang kedua yang menyebabkan orang-orang yang mati sumnya hidup semula serta keluar dari kubur masing-masing. Hati manusia pada masa itu berdebar-debar takut. أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. Pemandangannya tunduk gerung. Mereka yang ingkar berkata, sungguhkah kita akan dikembalikan hidup semula seperti keadaan di dunia dahulu? أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ. Bolehkah dihidupkan semula sesudah kita menjadi tulang yang repuk? Mereka berkata lagi secara mengejek, kalaulah berlaku yang sedemikian, sudah tentu kembalinya kita hidup semula itu suatu perkara yang merugikan. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. Menghidupkan semula tidaklah sukar, kerana berlakunya perkara itu hanyalah dengan satu jeritan yang terbit dari tiupan sangkakala yang kedua, yang menyebabkan mereka dengan serta-merta berada di muka bumi yang putih rata. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Sudahkah sampai kepadamu, wahai Muhammad, perihal Nabi Musa ketika ia diseru oleh Tuhannya di wadi tua yang suci? اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. Lalu diperintahkan kepadanya, pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas dalam kekufuran dan kezalimannya. Serta katakan kepadanya, adakah engkau suka hendak mensucikan dirimu dari kekufuran? وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى. Dan mahukah aku tunjukkan kepadamu jalan mengenal Tuhanmu, supaya engkau merasa takut melanggar perintahnya? Setelah Nabi Musa menyempurnakan perintah Tuhannya dan Fir'aun pun meminta bukti kebenarannya, maka Nabi Musa memperlihatkan kepada Fir'aun mukjizat yang besar. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. Lalu Fir'aun mendustakan Nabi Musa dan mendahaka kepada Allah. Kemudian ia berpaling ingkar sambil menjalankan usahanya menentang Nabi Musa.
فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. Lalu ia menghimpun ke orang-orangnya dan menyeru dengan berkata, akulah Tuhan kamu yang tertinggi. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Maka Allah menyeksa Firaun di akhirat dan di dunia ini dengan azab yang menakutkan sesiapa yang mengetahuinya. Sesungguhnya yang sedemikian itu mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang yang takut melanggar perintah Tuhannya. أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. Wahai golongan yang ingkarkan kebangkitan hidup semula, kamukah yang suka diciptakan atau langit? Tuhan telah membinanya dengan kukuh. Ia telah meninggikan bangunan langit itu lalu menyempurnakannya. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دهاها. Dan ia menjadikan malamnya gelap gelita serta menjadikan siangnya terang benderang. Dan bumi sesudah itu dihampakannya untuk kemudahan penduduknya. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. Ia mengeluarkan dari bumi itu airnya dan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung ganang pula dikukuhkan letaknya di bumi sebagai pancang pasak yang menetapnya. متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى. Semuanya itu untuk kegunaan kamu dan binatang-binatang ternakan kamu. Maka apabila datang hari yang bencananya amat besar, يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. iaitu hari manusia akan mengingati apa yang telah diusahakannya dan neraka diperlihatkan kepada sesiapa saja yang dapat melihatnya. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. Maka dapatlah masing-masing mengetahui kesudahannya. Adapun orang yang melampaui perbuatan derhakanya serta ia mengutamakan kehidupan dunia semata-mata. فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. Maka sesungguhnya neraka Jahannamlah tempat kediamannya. Adapun orang yang takutkan keadaan semasa ia berdiri di mahkamah Tuhannya untuk dihitung amalnya serta ia menahan dirinya dari menurut hawa nafsu. فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها. Maka sesungguhnya surgalah tempat kediamannya. Mereka yang ingkar selalu bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang hari kiamat. Bila kau masa datangnya? فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. Apa hubungannya tugasmu dengan soal menerangkan masa kedatangan hari kiamat itu? Kepada Tuhanmu lah terserah kesudahan ilmu mengenainya. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Tugasmu hanyalah memberi amaran kepada orang yang takut akan huru-hara hari kiamat. Sangatlah dahsyatnya huru-hara hari itu sehingga orang yang bersalah merasa pada masa melihatnya seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia melainkan sekadar satu petang atau paginya sahaja. Surah An-Naziat artinya pencabut-pencabut nyawa
iaitu surah yang ke-79 mengandungi 46 ayat dari jenis Makkiyah, diturunkan selepas turunnya surah An-Naba. Allah membuka surah ini dengan bersumpah untuk menguatkan pernyataannya bahawa hari kebangkitan atau kiamat pasti berlaku. Wallahu alam.